Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustaz tahun 3 Kafa Afek? Ustaz harapkan semua dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk terus belajar. Okey, hari ini kamu bersama Ustaz dalam mata pelajaran Aqidah tahun 3. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Doa sebelum belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada hari ini untuk pelajaran akidah kita belajar tajuk yang kedua, iaitu beriman kepada hari kiamat. Sebelum ni kamu dah belajar apa itu pelajaran yang kedua ni kamu dah belajar beriman kepada hari kiamat. Kita tengok apa yang kamu dah belajar, subtopik apa yang kamu dah belajar. Pada slide yang ini iaitu subtopik yang telah kamu belajar. Yang pertama iaitu pengertian hari kiamat. Pengertian hari kiamat, apa maksud hari kiamat? Apa maksud hari kiamat? Kamu dah belajar. Kalau ada buku teks, kamu boleh lihat muka surat 27. 27. Muka surat 27. Apa itu hari kiamat? Pengertian hari kiamat. Hari kiamat ini adalah hari akhir dunia. Yang keduanya kamu dah belajar dalil nakli. Dalil nakli, dalil apa? Dalil daripada Al-Quran. Daripada surah mana? Daripada surah mana? Surah Al-Zalzalah, yang telah Allah menerangkan bahawa terjadinya hari kiamat. Seterusnya kamu dah belajar yang ketiganya, maksud beriman kepada hari kiamat. Apa maksud beriman kepada hari kiamat? Kamu dah sebut apa itu beriman kepada hari kiamat. Kamu dah sebut, tapi kamu tak tahu apa maksudnya. Sebelum ni kamu dah belajar apa maksud beriman kepada hari kiamat. Beriman tu maksudnya apa? Beriman tu maksudnya kita kena percaya dan kita kena yakin bahawa suatu hari nanti pasti akan berlakunya hari kiamat. Itu maksud beriman kepada hari kiamat. Dan macam mana hari kiamat ni berlaku? Iaitu ada dua tiupan. Tiupan oleh malaikat apa? Malaikat Israfil. Tiupan sangkakala dipanggilnya. Tiupan sangkakala yang pertama berlaku. Tiupan sangkakala pertama apabila oleh malaikat Israfil akan berlakunya kehancuran, kemusnahan dunia ini sekelip mata sahaja. Dan tiupan kali kedua akan bangkit semula, manusia akan bangkit semula oleh Allah untuk apa? Untuk dihimpunkan di padang mahsyar, untuk dihisap amalan-amalan kita sama ada kita masuk di syurga ataupun neraka, wa iyazubillah. Seterusnya kamu dah belajar apa itu hukum beriman kepada hari kiamat. Hukum beriman kepada hari kiamat ni, apa jawapan dia? Apa hukum dia? Iaitu mesti kamu jawab wajib. Hukum beriman pasti wajib. Beriman apa? Semua rukun iman yang kamu dah belajar. Rukun iman daripada yang pertama beriman kepada Allah, sehinggalah beriman kepada apa yang keenam, iaitu qada dan qadar. Hukum kita beriman kepada rukun iman adalah wajib. Tidak ada jawapan lain selain wajib. Itu adalah hukum. Yang seterusnya kamu dah belajar iaitu tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat ni dia ada tanda-tanda, macam mana dia berlaku. Macam mana kita nak tengok tanda-tanda hari kiamat ni. Yang pertama, tanda hari kiamat ni dia ada dua, iaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kamu dah belajar sebelum ni, Ustaz dah bagi nota. Kamu cuba lihat, yang tak ingat kamu boleh lihat nota sebelum ini. Tanda-tanda kecil tu salah satunya iaitu penaklukan Baitul Muqaddis, zina dan bunuh bermaharajalela dan sebagainya. Ada 8 semua sekali. Muka surat 31 buku teks. Dan muka surat 32 tanda-tanda besar berlakunya hari kiamat macam mana? Ada 12. Ustaz dah bagi iaitu 12 nota. Tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertamanya, contoh yang pertama iaitu keluarnya sejenis binatang yang bernama Dabbatul Ar.
Dan yang kedua, lahirnya Dajjal dan sebagainya. Okey, itu secara ringkas apa yang kamu telah belajar. Ustaz tak nak terangkan panjang-panjang kerana kamu dah belajar. Okey, jadi hari ini kita mulakan pelajaran kita, iaitu subtopik seterusnya, iaitu sebab-sebab berlakunya hari kiamat. Okey, sebab berlakunya hari kiamat. Kenapa berlakunya hari kiamat ni? Kenapa berlakunya hari kiamat? Okey, kenapa Allah adakan hari kiamat tersebut? Okey, yang pertama, kita baca yang pertama dulu. Okey, yang pertama ini adalah alam ini tidak kekal dan akan musnah. Alam ini memang tidak akan kekal dan akan musnah. Alam dunia ini, kita hidup di dunia ini tidak akan kekal selama-lamanya. Kerana apa? Kerana akan musnah. Sebab itu berlakunya hari kiamat. Musnah ini adalah kiamat, hari kemusnahan dunia. Itulah adalah salah satu sebab berlakunya hari kiamat. Kerana apa? Kerana alam ini memang tidak akan kekal. Alam dunia ini kita hanya sementara saja. Alam di akhirat adalah alam yang kekal, kita hidup selama-lamanya. Okey, itu adalah sebab berlakunya yang pertama, berlakunya hari kiamat. Okey, yang kedua, kenapa berlakunya hari kiamat? Okey, yang kedua adalah kiamat menunjukkan tanda keadilan Allah. Allah nak menunjukkan bahawa adilnya hari kiamat ini menunjukkan bahawa adilnya Allah. Kenapa adilnya Allah? Kenapa Allah nak menunjukkan bahawa Allah ini adil? Kerana apa? Kerana Allah nak balas. Allah ini maha adil. Allah nak balas segala perbuatan manusia di dunia dulu. Allah nak balas. Sama ada orang yang buat jahat, Allah nak balas kepada kejahatan. Orang yang buat baik, Allah akan balas kepada kebaikan. Okey, apa itu kejahatan dan kebaikan? Iaitu syurga ataupun neraka. Okey, itu adalah sebab-sebab berlakunya hari kiamat yang kedua. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Ustaz harapkan kamu semua faham. Okey, seterusnya yang ketiga, pembalasan di dunia terbatas. Ada yang masih belum menerima balasan. Ini maksudnya Allah waktu kita hidup di dunia dulu, Allah nak balas kita, nak balas kejahatan ataupun kebaikan kita ada batas. Bukan semua orang yang kena balasan. Contoh orang yang derhaka kepada ibu bapa. Orang yang derhaka kepada ibu bapa, Allah balas di dunia. Mungkin Allah bagi dia rezeki yang susah, hidup susah. Dan bila itu tidak cukup lagi di dunia, di akhirat nanti ada lagi balasan Allah. Sebab tu dia cakap pembalasan di dunia ini terbatas, ada had-hadnya. Ada lagi yang masih tidak kena balasan tersebut. Contoh lagi, dosa apa yang kita buat. Itu maksudnya. Okey, seterusnya sebab berlakunya hari kiamat nak menunjukkan bahawa kebesaran dan kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tunjukkan bahawa dia adalah Tuhan yang maha besar, yang maha berkuasa di dunia ini, di alam ini. Tidak ada Tuhan lain selain Allah yang maha berkuasa. Cuba kan hari kiamat kan berlakunya goncangan dunia, ada tiupan sangkakala. Itu Allah yang aturkan. Kuasanya Allah dengan berlakunya hari kiamat. Nak menunjukkan bahawa Allah itu berkuasa. Okey. Dan seterusnya, hidup di dunia hanya sementara, hanya kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Okey, ini semestinya kita dah tahu kan? Ustaz dah pun dah baca tadi, hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kerana apa? Kerana akhirat nanti adalah kehidupan kita yang kekal selama-lamanya. Itulah adalah salah satu, itu adalah semua sekali sebab-sebab berlakunya hari kiamat. Jadi untuk hari ini itu sahaja. Apa yang kamu yang tidak faham, kamu boleh tanya Ustaz. Okey, hanya itu sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.